Assalamualaikum, selamat datang ke SRTV. Jadi berakhir sudah perlawanan pramusim persahabatan ketiga untuk Sabah FC yang berlaku di Stadium Likas semalam. Keputusan 3-1, 3 Sabah dan 1 untuk DPMM. 2 gol dijaringkan oleh Daniel Ting dan 1 daripada Sifu. Dan the only goal yang dilakukan oleh Brunei, tidak ada nama pemain dicatatkan di situ. Aku pun dah berapa ingat nama pemain yang skor gol tersebut lah. Jadi di video ni, video final score ni, kita akan bercerita mengenai pendapat aku untuk perlawanan ni, my feeling regarding apa yang terjadi atas padang, dan seterusnya kita akan bercerita mengenai tactical di video seterusnya lah, iaitu di video full time. Itu seperti biasa lah, aku akan buat dua video ni penyampaian yang berbeza. Jadi kesebasan utama untuk Sabah FC pada perlawanan ni adalah Damien, Robinson, Daniel Ting, Dan Ingham, Dominic Tan is a captain, Sifu, Gary, Stu, Jaffrey, Darren Lock dan juga Aidin Muyajic. So berbeza daripada kesebasan utama yang aku target untuk Sabah FC ni, dan begitu juga dengan formation Sabah FC. Memang tidak seperti mana yang aku jangkakan, dan sekali lagi itu akan aku cerita di video yang seterusnya, iaitu video bertajuk full time lah, biasa buat macam tu. So aku akan mulakan dulu dengan DPMM mengenai penceritaan pengungsian aku pada hari ini, di mana again aku masuk lambat. So sewaktu pengumuman pemain tu aku nak dengar ada cerita dia lah juga. Okay, bateri kereta aku kong, aku tak dapat jalan pakai kereta, so aku ambil Grab ambil masa. Bila masa aku sampai, macam hampir-hampir mau kick off sudah lah, lebih kurang macam tu. So, okay guys, ini adalah perkongsian daripada Iqbal 3906, salah satu member di SRTV. Terima kasih atas perkongsian anda, dan aku akan base daripada apa yang beliau cakap ni lah. So, untuk di PMM pula, mereka menurunkan Kiko, goalkeeper, Tommy Mawat, Jordan, Azwan Ali, Captain, Oliveira, Sananta, Haris, Fairuz, Prosper, Nisaruddin dan juga Yura. So, mereka menggunakan 5 pemain import. 2 daripadanya adalah daripada Malaysia. Tapi Syafiq Ahmad tidak kelihatan pada perlawanan ini. Even di bangku simpanan sekalipun, aku tidak pasti kenapa. Dan salah seorang lagi goalkeeper utama untuk DPMM ni lah. Bukan goalkeeper utama, tapi goalkeeper baru dibawa masuk DPMM ni, tidak digunakan dalam perlawanan tersebut. Dan dia, si Iqbal juga mengatakan saya boleh andaikan mereka menggunakan line up yang kuat sedia ada. Jadi kalau ada orang kata alah lawan pemain Brunei je pun, tidak boleh kata gitu sebab DPMM bawa 7 pemain luar. So ini boleh kata result yang positif lah. So itu yang dikatakan oleh pemerhatian Iqbal lah. So aku boleh Iqbal ada di dalam perlawanan semalam, masa aku hadir ke Stadium Likas, dan Iqbal merasakan inilah keputusan yang positif. So aku menganggarkan macam, ya memang ini adalah merupakan satu keputusan yang positif dengan keputusan 3-1, kerana sekali lagi aku tidak tahu kekuatan DPMM ni sebenarnya. Kalau kita ikuti saingan Liga Singapura yang mereka ikuti pada musim lepas pun agak tidak konsisten kedudukan mereka. Jadi buat masa ini aku cuba menganggarkan DPMM mungkin berada yang pasukan yang mungkin akan berada di bottom league untuk saingan Liga Super ataupun mid table, itu di dalam tanggal ke-8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 macam tu. So kalau aku mengatakan keputusan positif, so sekarang ni again aku tidak tahu mengenai DPMFC ni. Aku minta maaf untuk penyokong DPMFC, cuma aku menganggarkan saja daripada keputusan 3-1 ni, aku menganggarkan DPMM berada di kedudukan tersebut. So untuk berada di kedudukan tersebut adalah wajib untuk Sabah FC memenangi perlawanan ni. So di mana kita telah menjalankan tanggungjawab tersebut lah. Dalam perlawanan di mana kita menang 3-1. Kenapa aku cakap macam tu? Again, kerana target kita adalah di top end untuk saingan Liga Super. So bagi aku 1, 2 ataupun 3. Tapi ramai mengatakan 4, 5, 6. So terpulang lah. Tapi yang paling pentingnya sini, kita masih kekal berada di antara kelompok teratas di saingan Liga Super. Jadi adalah wajib untuk kita memenangi pasukan-pasukan yang berada di bawah kita. Apatah lagi pasukan yang berada di bottom league. So seperti aku tekan di awal tadi, aku menganggarkan DPMFC ini berada di urutan tersebut. Jadi adalah wajib untuk kita memenangi perlawanan ni, dan kita telah menjalankan tanggungjawab tersebut dengan jayanya lah apabila kita berjaya menundukkan DPMM sebanyak 3-1. Keputusan yang positif, tapi corak permainan aku tidak boleh katakan cukup positif untuk Sabah FC pada perlawanan ni. Even bila aku baca semua
komen-komen yang ada di Facebook especially mengenai persembahan Sabah FC. Ada yang juga mengatakan macam tactical Sabah FC ni masih belum berada di tahap yang sepatutnya dan risau sekiranya ini masih lagi kekal untuk perlawanan pramusim yang seterusnya, boleh bilang orang memburukkan lagi suasana macam tu lah. Maksud aku tu result yang kita inginkan kita tidak akan dapat pada perlawanan ini, apatah lagi untuk menentang pasukan yang berada di top 5. So itu adalah, aku bersetuju dengan rata-rata apa yang anda katakan. Aku risau dengan persembahan. Again, result is okay. Result is very positive untuk Sabah FC. Aku setuju dengan perlawanan. Even aku sendiri menganggarkan 2-0. Tapi seperti mana yang kebanyakan orang komen di sosial media dan aku bersetuju dengan pendapat anda, aku risau dengan cara persembahan Sabah FC pada perlawanan ni yang bagi aku belum cukup rapi lagi lah untuk persediaan saingan Liga Super yang akan datang. Tapi kita lucky enough untuk pembukaan saingan Liga Super ni kita menentang pasukan yang baru juga masuk ke saingan Liga Super, iaitu Melaka FC. Itu pada 10 hari bulan depan. So langkah pertama yang bagi aku positif untuk Sabah untuk menentang pasukan tersebut sekiranya kita masih lagi bermain cara permainan begini. Pasal kalau bagi aku sekiranya kita menentang Selangor, Terengganu, apatah lagi JDT, Kuching sekarang ni kena perhatikan juga. Kuala Lumpur pun kena perhatikan juga permainan mereka. Persiapan mereka nampak begitu mantap juga. Aku risau untuk klub-klub sebeginilah. Itu yang aku katakan. Yes, aku faham ini masih awal musim lagi, masih mencari keserasian lagi, masih mau menguji taktikal lagi. Tapi again kita kena ingat, kalau talking about coach Linus Stano telah berada aku boleh katakan cukup lama di management squad Sabah FC dan mereka telah mengendali squad ni beberapa perlawanan terakhir Sabah FC. So bagi aku itu tidak boleh diberi alasan lah di mana mereka masih mau mencuba apa semua. Seterusnya adalah mengenai pemain-pemain Sabah FC yang masih mencari keserasian. Berapa banyak pemain baru yang berada di atas padang sekarang ni untuk Sabah FC? Tierney, Pelikanos, dan Inham. Bagi aku macam itu saja. So 3 pemain baru yang selebihnya pemain lama. Berapa banyak lagi keserasian yang perlu dicari? Lebih kurang macam tu. So ini macam sepatutnya keserasian tu kalau dari segi percentage di antara pemain baru dan pemain lama Sabah FC, pemain lama lebih mendominasi dalam squad list Sabah FC tu. So bagi aku keserasian tu bukan boleh menjadi alasan utama. Lebih kurang macam tu maksud aku. Dan seterusnya ada juga macam komplain mengenai Ajin ni, bilang orang kenapa dia tidak skor dalam 2 perlawanan terakhir Sabah FC ni. So itu aku boleh katakan aku nampak reason dia di sini, seperti mana juga menentang Buriram tempoh hari. Tidak ada servis yang cukup bagus diberikan kepada Adin Munyajic. Adin Munyajic ni dia punya playing off style ni dia bukan macam Roman Makado. Roman Makado dia cukup mengganggu bahagian pertahanan lawan sekiranya mereka memegang bola dan hasil pernah memberikan pressure dan selepas tu dapat bola dan menjaringkan gol. So itu playing style of Ajin Munyajic. Dia macam pressing punya playing off style. So dia boleh bergerak sendiri, dia boleh mencari gol dia sendiri. Tapi Aidin ni bagi aku dia bukan begitu. Dia adalah jenis player yang kemampuan dia adalah berdasarkan support daripada rakan-rakan yang lain. So that's why kenapa aku macam again aku kurang bersetuju sebenarnya dengan meletakkan pemain seperti Darren Lock as a winger dalam perlawanan ni. Kerana Darren Lock ni dia bukan natural position dia as a winger. So untuk contribution dia, kalau kamu katakan untuk supply bola ke dalam kotak D itu, dia tidak mempunyai credibility tersebut. That's why kenapa aku sangat-sangat ingin memperhatikan Tierney dan juga Kumaran berada di winger Sabah FC ni. Pasal Tierney aku reserve my feeling pasal aku nak tahu pasti, tapi I'm talking about Tierney pasal experience dan juga kelajuan dia. Kumaran dan Farhan lah especially. Aku suka 2 player ni kerana kalau kamu tengok persembahan Sabah FC semalam, bila dia orang bawa bola daripada winger, bola tu lurus je naik dulu. Waktu adanya Sadil dulu, waktu adanya Jilton dulu, dia boleh jadi macam lurus lepas tu cut in masuk ke dalam. Jadi macam
pelbagai serangan daripada tepi boleh dilakukan oleh mereka. Tapi dengan menggunakan apa yang ada sekarang ni, dia lurus ya macam tu. Tidak ada cut in dilakukan. So aku meletakkan Kumaran kerana Kumaran mampu untuk melakukan benda sedemikian. Selepas kemasukan Farhan pada separuh masa kedua, baru kita nampak ada corak permainan tersebut. That is why macam ini adalah antara benda yang perlu diperbaiki juga untuk Sabah FC sekiranya menginginkan kelebihan Adim Munyajic ni. Itu aku katakan di sini. Itu untuk bagian hadapan lah. Antara benda-benda lain lagi adalah pasingan kita masih lagi out pada perlawanan ni. Terlalu lama memegang bola. Lepas tu tidak ada support yang baik daripada rakan-rakan yang lain, membuatkan option untuk memberikan bola agak limited untuk player-player Sabah FC. Dan seterusnya itu untuk midfield. Seterusnya bagian defender agak bagus sewaktu Dominic Tan berada di posisi tersebut, tapi menjadi pincang selepas Dominic Tan dikeluarkan dan Daniel Ting. Gandingan Daniel Ting dan juga Rawison diberikan pada separuh masa kedua. So sekiranya ini akan berlaku di Singan Liga Super, ini bagi aku boleh menjadi masalah yang besar untuk Sabah FC lah. Aku tak pasti kenapa si Gaby masih belum diturunkan, tapi di sisi latihan dia ada, mungkin tidak fit dengan sepenuhnya. Itu adalah mungkin antara reason yang menyebabkan terjadinya keberadaan dia lah. Lepas tu gol-gol yang dilakukan oleh Sabah FC pun, 3 gol ni aku boleh katakan macam hasil daripada keadaan kucar kacir di kotak di PMMFC lah. Macam tidak ada berpunca daripada gerakan yang cukup-cukup teratur dan dirancang dengan sempurna lalu menghasilkan gol. Tidak ada benda macam tu. So ini pun antara benda yang perlu kita perbaiki juga untuk creation of goal kita. Itu adalah benda positif. Itu adalah benda-benda yang aku nampak yang perlu diperbaiki. Tapi on the positive side again, in whatever situation kita ada kemampuan untuk menjaringkan gol. Dan in whatever situation apabila bahagian hadapan kita tidak mampu menjaringkan gol, bahagian belakang kita mampu untuk melaksanakan tanggungjawab tersebut. Dan untuk Daniel Ting, dia memang ada kemampuan tersebut. Di previous Singan Liga Super pun dia antara contributor dalam menjaringkan gol Sabah FC, dan aku glad Ting dia mampu melakukan benda-benda tersebut. Overall kita dominate juga perlawanan ni, especially separuh masa pertama, tapi separuh masa kedua tidak terjadi. Aku rasa mungkin kerana player kita sudah penat pada perlawanan tersebut. Dan aku merasakan di PMM ni kalau diberi masa lagi, di polish lagi, boleh menjadi salah satu pasukan yang patut dipandang jugalah. Tapi unfortunately untuk Sabah FC, mereka memanfaatkan peluang tersebut sepenuhnya untuk klub, untuk mengajar klub yang baru join saingan Liga Super ni. So basically itu yang aku boleh katakan. Result, aku puas hati, memang patut kita menang perlawanan ni. On the performance on the field masih perlu banyak diperbaiki, tapi bagi player-player yang sepatutnya sudah lama berada di Sabah FC, good job for them lah kerana mereka memberikan persembahan yang cukup bagus. So itu basically apa yang aku nampak untuk perlawanan ni. 13 minit sudah ni, kalau aku mau cerita sebenarnya banyak lagi. So aku beri peluang untuk anda pula untuk memberikan pendapat anda mengenai persembahan Sabah FC untuk perlawanan menentang di PMFC ni. Tekannya komentar di bawah. Bertemu lagi video seterusnya guys. Assalamualaikum.